Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua hadirin hadirat yang dapat meluangkan masa pada malam ini bersama-sama dengan saya untuk sekali lagi kita imbas kembali topik-topik yang telah pun kamu pelajari sepanjang kamu berada di semester 1 dan juga sepanjang kamu berada di semester 2. Ulangan semester 1. Okey. Jadi apa tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini? Okey. Apa tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini? Jadi kita imbas kembali apa yang telah kamu pelajari dahulu. Jadi harap suara saya clear dan PowerPoint yang dipaparkan kamu dapat tengok. Okey. Jadi di sini kita nak lihat ya. Terima kasih pada yang dapat meluangkan masa. Mana-mana pelajar yang tak dapat nak join pada malam ni, jangan susah hati. Nanti kita akan share ya video yang saya akan record ya. Jadi harap tak ada masalah teknikal pada hari ini ya. Jadi harapnya tak ada masalah teknikal pada hari ini. Okey, jadi kita pun dah sampai ke penghujung perjuangan dalam semester 1 dan juga ulangan semester 1. Diharapkan kamu dapat yang apa saja input yang kamu perolehi, sama ada dari segi cara nak menjawab ya, topik-topik yang cikgu kamu tekankan di sekolah ya, perkongsian-perkongsian yang kamu boleh perolehi daripada mana-mana media massa, media sosial ya, YouTube dan sebagainya. Jadi diharapkan semua bahan-bahan tersebut dapat tambah nilai ya dalam pengetahuan kamu. Okey, jadi hari ini cikgu tertarik untuk bincangkan tentang kisutan tanik. Jadi kenapa tajuk ini kita nak pilih ya? Jadi kalau kita lihat ya, beberapa bulan kebelakangan ini banyak berlakunya kejadian tanah runtuh. Ya, banyak berlakunya gerakan jisim. Jadi banyak yang dibincangkan ialah gerakan jisim yang berlaku secara cepat. Ya, sebab dalam gerakan jisim, kejadian tanah runtuh, gerakan jisim ini kita boleh bagikan kepada dua. Satu yang bergerak secara cepat dan satu lagi ialah gerakan jisim secara perlahan. Jadi kita nampak dah banyak ditekankan tentang dalam perbincangan-perbincangan soalan-soalan percubaan negeri dan sebagainya, banyak menekankan tentang pergerakan jisim secara cepat. Jadi kita lihat pula yang berlawanan daripada itu iaitu pergerakan jisim secara perlahan. Sebab gerakan jisim secara perlahan inilah merupakan satu early warning system kepada kita bahawa masalah gerakan jisim sedang berlaku. Jadi di kesempatan pada hari ini kita nak bincangkan tajuk berkaitan dengan kisutan tanih. Jadi harap semua pelajar yang ada dekat depan saya telah pun bersedia untuk mengimbas kembali ya topik-topik yang telah pun dipelajari. Jadi apa yang kita nak tahu tentang kisutan tanih? Jadi kisutan tanih ini dia merujuk kepada pergerakan regolit. Dulu cikgu dah bagi tips. Bila kita nak menceritakan, nak menjelaskan tentang maksud, konsep, kita mestilah mengemukakan maksud yang hampir sama. Dalam kata lain, perkataan yang seerti. Kita tak boleh tak digalakkan menggunakan perkataan yang sama. Jadi kita mesti memberikan maksud yang seerti dengan perkataan yang diberikan. Jadi pada malam ni kita diminta menerangkan maksud kisutan tanih. Jadi apa itu kisutan tanih? Jadi kisutan tanih ini nama pun kisut. Pergerakan regolit secara perlahan-lahan. Kisut daripada perkataan menginsut. Menginsut tu jalan perlahan-lahan di kawasan cerun yang landai. Akibat tarikan graviti. Biasanya pergerakan regolit secara perlahan ini berlaku di kawasan cerun-cerun yang agak landai dan disebabkan juga oleh tarikan graviti. Jadi kalaulah soalan maksud jadi kita refer juga kepada markah yang diberikan. Baik, jadi tips 4 markah itu merujuk kepada kamu perlu memberikan 4 perkataan yang bermakna. 4 perkataan yang bermakna. Jadi kat mana markah diberikan? Kisutan tanih, pergerakan regolit.
Selain daripada regolit, kamu boleh guna batuan, bahan ya yang bergerak ya secara perlahan-lahan. Yang merah tu satu kurungan satu markah. Pergerakan regolit satu markah, perlahan-lahan satu markah, dekat mana cerun yang landai satu markah, disebabkan tarikan graviti satu lagi markah. Jadi 4 markah diberikan untuk soalan berkaitan dengan maksud. Okey, jadi jelas Jadi kalau keluarlah soalan yang minta kamu beri maksud, konsep, diharapkan kamu berusaha untuk memahami konsep yang diberikan dan cuba memberi perkataan yang sama erti. Jadi sekurang-kurangnya kalaulah tiba-tiba soalan nombor 1A tu ataupun soalan nombor 4A, soalan struktur, tiba-tiba soalan tersebut yang kamu tak baca, tapi perkataan itu kamu faham. Jadi kamu berusahalah memberi perkataan yang sama erti. Dan cikgu juga nak ingatkan, ya, bila kita menjawab soalan maksud, ya, soalan pertama biasanya maksud, konsep dan sebagainya, janganlah ianya menjadi batu penghalang untuk kamu menjawab soalan-soalan yang lain. Kadang-kadang soalan maksud ni di luar jangka yang keluar. Jadi kadang-kadang pelajar dia akan jam dekat situ. Jadi kamu janganlah give up bila tengok soalan 1A tiba-tiba macam tak tahu je nak jawab. Jadi pesan saya, bila soalan maksud, kamu tengok perkataan itu, cuba beri perkataan yang sama erti. Sekurang-kurangnya kalau kamu tak dapat 4 markah, kamu boleh dapat 2, 3, 1 kan, daripada kamu biarkan kosong. Jadi inilah dia maksud kesutan taning. Jadi kamu dah faham. Kesutan taning itu pergerakan regolit secara perlahan di cerun yang landai akibat tarikan graviti. Jadi apa soalan lain yang boleh ditanya? Geografi tak lari daripada maksud, proses, konsep, faktor, kesan, langkah-langkah. Dalam satu-satu topik kita tu kita tak lari daripada skop yang sebegitu. Jadi apa soalan yang boleh ditanya? Baik, di sini cikgu ambil soalan, uraikan 3 faktor yang menyebabkan kesutan tanah berlaku 6 markah. Jadi dalam geografi fizikal, bila soalan itu faktor, kamu mestilah memberikan faktor semula jadi dan faktor manusia hanya boleh diberikan sekali sahaja. Faktor aktiviti manusia hanya boleh diberikan sekali sahaja sekiranya bentuk soalan sedemikian rupa. Jelas Jadi janganlah bila sebut aktiviti manusia dalam soalan faktor ni semua kamu buat aktiviti manusia. Nanti kamu hanya dapat maksimum boleh beri 2 markah sahaja. Jadi kenali soalan itu betul-betul. Kenali bentuk soalan itu dengan baik. Jadi bila kamu dapat mengenali bentuk soalan itu dengan sempurna, maka kamu tidak akan tersasar semasa kamu menjawab soalan. Dia nak 3 faktor. Sebab ini soalan struktur tak ada masalah lah. Yang menyebabkan kesutan tanah berlaku sebab ruang telah disediakan. Jadi apa faktor yang pertama? Tadi kita dah faham konsep, kita dah tengok faktor, apa faktor yang pertama? Jadi faktor yang pertama ialah hujan. Jadi hujan kita nak cerita tentang apa? Antara kata kunci penting dalam kita nak menghuraikan isi berkaitan dengan hujan ialah hujan tu lebat ke tidak? Kalau hujan yang lebat, kadar susupan adalah tinggi. Bila kadar susupan tinggi, resapan dia tinggi, infiltrasi dia tinggi, maka menyebabkan tanah itu tepu dan akhirnya nanti tanah itu tidak stabil. Hujan lebat, resapan, susupan tinggi, tepu, tidak stabil. Itu kata kunci. Senang kita nak ingat kalau nota kita dalam bentuk kata kunci yang macam ni. Ingat isi utama, ingat kata kunci yang penting. Baik, yang kedua, kecerunan. Kecerunan dan tadi kita dah tengok dah konsep. Kesutan tanah ni dia kebanyakannya dominannya berlaku di kawasan cerun yang landai. Sebab apa? Sebab tarikan gravitinya adalah rendah, maka gerakan regolit akan berlaku secara perlahan-lahan. Yang ketiga ialah jenis batuan. Dalam geografi jenis batuan biasanya kita kelaskan, biasanya kita lebih fokus kepada 2 jenis, batuan keras, batuan lembut. Jadi batuan lembut, contoh batuan lembut ialah batu kapur.
Okey, contoh batuan lembut ialah batu kapur. Bila dia bertindak balas dengan air hujan, maka luluh hawa kimia akan terjadi, tanah akan menjadi longgar. Ya, jenis batu lembut, contoh bertindak balas dengan air hujan, luluh hawa kimia terjadi, tanah longgar. Ya, nampak dia punya flow. Ya, bagaimana faktor ini menyebabkan kesuatan tanah itu berlaku. Ya, yang seterusnya, ya, litupan tumbuhan. Ya, litupan tumbuhan. Ya, jadi bila litupan tumbuhan, kita kena nyatakan banyak atau sedikit. Ya, jadi kesuatan tanah ini boleh berlaku disebabkan oleh litupan litupan tumbuhan yang kurang. Jadi bila kurang, fungsi akar tu dah kurang. Jadi tak ada cengkaman dan menyebabkan struktur tanah itu mudah menjadi longgar. Dan akhir sekali, cikgu ambil 5 sahaja isi, dia nak 3, kita bagi 5. Sebab kalau keluar soalan dalam bentuk esei, kamu dah ada idea bagaimana nak menjawab. Okey, jadi aktiviti manusia. Ya, pilihlah aktiviti manusia spesifik. Ya, spesifik. Jadi contoh yang kita boleh ambil sebagai isi utama ialah aktiviti pembinaan. Apa aktiviti pembinaan itu buat? Itu yang kita masukkan dalam huraian isi. Kalau kamu buat macam ini pun tak ada masalah, tapi kita akan lihat ya ada contoh aktiviti manusia yang kamu pilih. Okey, aktiviti pembinaan, apa yang dia buat? Yang menyebabkan kesuatan tanah berlaku. Tanah itu akan dipotong ataupun tanah itu diteres tidak mengikut spesifikasi. Ya, spesifikasi tidak ikut spek. Ya, jadi menyebabkan permukaan tanah itu akan terledak. Okey, jadi inilah 3 faktor yang menyebabkan kesuatan tanah boleh berlaku. Baik, sekarang ni pelajar dah dapat isi, dah dapat kata kunci. Jadi kadang-kadang pelajar ni bermasalah. Bagaimana nak huraikan isi yang kita dah perolehi. Itu yang jadi masalah kadang-kadang kan. Baik, kalau kita tengok faktor kat sini, ya, kebanyakan faktor ini boleh kamu guna untuk menjawab faktor-faktor yang mempengaruhi aktiviti yang lain. Contohnya geomorfologi pinggir pantai ke, geomorfologi lembangan saliran ke. Ada beberapa faktor yang boleh kita gunakan sebagai isi utama dalam kita menjelaskan. Jadi kita ingat yang ini, maklumat ini, isi ini kamu boleh apply kan dalam kamu punya mana-mana soalan lain yang bersesuaian. Jadi kalau kesot tanah tak keluar gerakan jisim, boleh guna. Lepas tu ataupun tajuk gerakan jisim tak keluar soalan hakisan sungai, faktor yang mempengaruhi hakisan sungai, antara ni boleh kita gunakan juga. Kan? Jadi dengan menggunakan isi yang sama, boleh kamu applykan dalam jawapan-jawapan yang lain bagi soalan-soalan yang berbeza. Jadi bila kita jumpa soalan macam ni, janganlah tiba-tiba jam pula kan. Kita dah jumpa soalan yang hampir sama, pattern yang hampir sama, kamu boleh menggunakan isi yang serupa. Ya. Cuma cikgu nak ingatkan, ya, penggunaan kata tugas yang dekat depan penting. Ingat isi utama tetapi tak boleh nak menulis huraian dengan baik. Pastikan jangan kamu listing. Jangan hanya senaraikan saja isi utama tanpa memberi sedikit huraian. Nanti apa yang kamu senaraikan itu akan jadi sia-sia. Sebab apa? Sebab kamu tak akur pada kehendak kata tugas soalan yang diberikan. Jadi hari ini cikgu dah kongsilah bagaimana daripada isi utama, kata kunci kita nak bentuk menjadi satu jawapan yang lengkap. Ya. Baik, macam mana nak jawab? Dah ada isi, dah ada kata kunci, macam mana nak tulis? Ya, jadi ini contoh jawapan yang boleh kamu berikan. Jadi dalam kita menghurai, bila kita dah ada kata kunci untuk huraian-huraian isi, jadi kita cantikkan jawapan kita dengan satu ayat yang lengkap. Contoh jawapan kalau ianya soalan struktur. Ya, soalan struktur jangan salin soalan. Sebab kalau kamu salin soalan menyebabkan ruang kosong yang disediakan itu tak cukup. Jangan buat garis pula, bahagi dua dan sebagainya.
nanti tulisan kamu jadi kecil. Dan jangan pula bagi lampiran lain pula untuk menjawab. Jangan. Apa yang cikgu kamu bagi dekat sekolah tu, panduan yang dia bagi, cara menjawab soalan dalam ruang yang disediakan, itu dah betul. Okey? Jadi untuk menjawab soalan struktur, calon tidak digalakkan untuk menyalin soalan. Sebab nanti satu baris ruang kosong itu akan habis. Okey. Jadi macam ni, macam mana kamu nak bagi jawapan yang baik? Okey, dalam soalan struktur terus bagi pada isi utama. Hujan. Titik. Ni kita dah nampak dah ini isi utama. Ya, jadi nak bagi satu isi, satu markah dah ada dah kat sini, tapi tunggu dulu. Kita baca pula huraian. Bagus ke tak bagus? Faham ke tak faham? Ya, bila kita baca tu kita faham tak kisutan tanih tu macam mana terjadi? Okey, kita membaca penerimaan hujan yang lebat menyebabkan resapan air hujan tinggi. Oleh itu tanah akan menjadi tepung dengan air menyebabkan tanah tidak stabil. Lama kelamaan kesutan tanih akan berlaku di kawasan tersebut. Lengkap 2 markah. Jadi bila kita nak menjawab tu, di penghujung jawapan kita mestilah kita kaitkan balik dengan soalan ya, supaya nampak di situ kita telah menghuraikan faktor hujan, bagaimana hujan itu berlaku, bagaimana dia boleh menyebabkan tanah tak stabil, maka kesutan tanah akan terjadi. Jadi lengkaplah ya, hujan, macam mana dia terjadi, apa akhirnya berlaku. Jadi jawapan kita tu jadi lebih sempurna. Ya, jadi jelas ya, bila orang baca, orang faham bagaimana hujan boleh menyebabkan berlakunya kesutan tanah di sesebuah kawasan. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua. Faktor kecerunan. Ya, kesutan tanah yang berlaku di kawasan cerun yang landai. Ya, kesutan tanah berlaku di kawasan cerun yang landai. Oleh itu tarikan gravitinya rendah menyebabkan gerakan regolik berlaku secara perlahan-lahan. Nak bagi nampak lagi mantap lagi kamu cakap, kamu pun bagilah bukti. Dan boleh dilihat apabila pagar mulai condong. Ya. Okey, jadi kat sini nampak tak? Bila kita faham konsep kesutan tanah, ayat daripada konsep kesutan tanah itu boleh kita gunakan dalam kita menghuraikan bagaimana kesutan tanah itu terjadi disebabkan oleh satu-satu faktor. Okey, kesutan tanah itu boleh berlaku disebabkan oleh satu-satu faktor. Okey, jadi kecerunan, kesutan tanah, landai, tarikan graviti rendah, jadi berlaku secara perlahan-lahan. Boleh kita lihat, tengok pagar mulai condong. Okey, itu faktor kecerunan. Baik, kita tengok contoh yang ketiga. Ya, contoh jawapan yang ketiga. Jenis batuan. Titik. Tadi kita dah bagi kan kata kunci. Jadi kata kunci itu kita apply kan. Nampak yang kita highlight warna merah? Itulah kata kunci utama yang perlu kamu ingat. Jadi tak perlulah nak menghafal semua satu ayat yang lengkap. Ya, jadi nanti kita akan jadi terbeban nak ingat semua. Jadi tips untuk kita nak mengingat satu-satu fakta ialah kita ingat isi utama, kita ingat kata kunci utama dalam huraian isi. Jadi lepas tu kamu sambungkan ayat itu menjadi ayat yang baik. Okay, ini contoh. Ya, jenis batuan, dekat mana kita nampak supaya jawapan kita tidak umum. Kadang-kadang pelajar dia tidak menjelaskan dengan baik, tidak menghuraikan dengan baik menyebabkan jawapan yang diberikan itu umum dan menyebabkan pelajar hanya dapat maksimum 1 markah saja bagi setiap ruang jawapan yang disediakan. Kadang-kadang langsung hilang jawapan. Sebab apa? Isi pun tak ada, macam mana nak bagi markah? Kan? Isi pun tak ada markah lah. Kalau macam ni, kalau kamu tak tulis jenis batuan, dekat sini kita dah nampak. Batuan yang lembut, bertindak belas air hujan, struktur tanah longgar, kesutan berlaku. Lengkap 2 markah. Ya, tapi kenapa kita nak cara jawab kita macam ni? Untuk kita highlight bahawa ini adalah isi utama kita. Ya, inilah isi utama kita. Dan inilah kita punya huraian. Andai kata kamu tak tulis jenis batuan, adakah dapat 1 markah saja cikgu? Tidak. Kita boleh dapat 2 markah sebab kat sini pun ada nampak batuan yang lembut. Bertindak balas, longgar, ya, berterusan kesutan berlaku.
Baik, kita tengok contoh yang seterusnya, kekurangan litupan tumbuhan. Jadi bila kita cerita tentang litupan tumbuhan, dia ada dua, sama ada kurang ataupun banyak. Jadi kesutan tanah, gerakan jisim dan sebagainya berlaku disebabkan oleh kekurangan litupan tumbuhan. Jadi kita mesti tahu fungsi pokok tu apa, peranan pokok tu apa, cegatan silara, akar dia semua main peranan. Okay? Jadi kita jawab macam mana kita nak bagi jawapan kita yang baik. Kekurangan litupan tumbuhan disebabkan oleh aktiviti manusia seperti pembalakan dan pembinaan menyebabkan permukaan tanah terdedah. Menyebabkan permukaan tanah terdedah. Kurang litupan tumbuhan disebabkan oleh apa? Aktiviti manusia, contoh bagilah. Menunjukkan kita faham kenapa litupan tumbuhan itu tidak ada di kawasan tersebut. Bila pokok ditebang, permukaan tanah terdedah, fungsi akar untuk mencengkam tanah akan berkurangan dan kesutan tanah boleh berlaku sedikit demi sedikit. Jadi kalau kamu rasa panjang sangat, kamu boleh cut off lah mana-mana. Yang penting, kata kunci utama dalam huraian isi, jangan kamu buang. Kalau buang, dia jadi tak mantap. Ya? Janganlah kekurangan litupan tumbuhan. Kamu pun tulis kekurangan litupan tumbuhan menyebabkan kesutan tanah berlaku. Macam mana berlaku? Disebabkan oleh kekurangan litupan tumbuhan. Jadi kena cerita. Dia kena huraikan, kena terangkan. Macam mana kekurangan litupan tumbuhan menyebabkan permukaan tanah terdedah, fungsi akar dia tak ada. Kesutan tanah akan berlaku sedikit demi sedikit. Okey, baik, kita tengok. Kalau kita terang kalau panjang lebar nanti masa kita agak terhad kan. Okey, kita tengok yang terakhir, aktiviti manusia. Kat sini direct kita terus tulis aktiviti pembinaan. Supaya kita tak tersasar. Ada pelajar bila kita tulis aktiviti manusia, aktiviti pembinaan dia nak cerita dalam huraian, aktiviti pertanian pun dia nak cerita dalam huraian, aktiviti pembinaan jalan raya pun dia nak cerita kat situ. Jadi untuk faktor aktiviti manusia, kita terus pilih aktiviti apa. Jadi kita pilih aktiviti pembinaan. Jadi apa aktiviti yang dibuat semasa aktiviti pembinaan menyebabkan kesutan tanah berlaku? Jadi kita tengok kat sini. Apabila tanah dipotong, digondolkan, ikut kamulah nak pilih mana satu, ataupun apabila pokok ditebang, boleh juga ulang balik isi daripada kekurangan litupan tumbuhan tadi kan sama. Okey, apabila pokok atau tanah dipotong dan digondolkan untuk pembinaan seperti jalan raya. Ini nampaklah, nak bina apa kan? Kita kan tengah tanam takkanlah nak bagi jawapan yang lebih kurang. Macam tu kan, kita mesti bagi orang faham. Dalam jawab peperiksaan nanti, jawab sungguh-sungguh sampai pemeriksa itu nanti bila baca dia faham apa yang kamu nak sampaikan. Jangan kamu bagi jawapan yang terselindung. Jadi bila jawapan terselindung, maka keadaan itu berlaku, maka keadaan itu terjadi. Apa maka tu? Maka itu perlu dinyatakan. Okey, jadi macam ni, apabila tanah dipotong untuk menjalankan aktiviti pembinaan seperti jalan raya menyebabkan permukaan tanah terdedah. Kesutan gerakan jisim semua disebabkan oleh permukaan tanah kita yang terdedah. Kita tambah dengan elemen hujan, ejen yang turun, hujan yang turun menggalakkan pergerakan tanah secara perlahan-lahan di kawasan yang diteroka. Itu contoh. Ya. Tapi kalau soalan ditukar, soalan dia boleh main tukar-tukar kat situ tapi asas masih sama. Sekiranya soalan tukar, huraikan aktiviti manusia yang menyebabkan kesutan tanah berlaku, maka kamu hanya perlu cerita tentang aktiviti manusia sahaja. Tahu kan apa itu aktiviti manusia? Aktiviti pembinaan, aktiviti pelancongan, aktiviti pengangkutan, aktiviti pertanian, aktiviti pelombongan. Pilih aktiviti yang sesuai, aktiviti yang menyebabkan kesutan tanah itu berlaku. Kalau kamu nak buat aktiviti pelancongan, kamu kena tahu aktiviti pelancongan tu buat apa sampai kesutan tanah. Jadi mesti jelas. Dan dalam kesutan tanah ni kebanyakan biasanya adalah permukaan yang terdedah, adanya hujan, kecerunan. Dalam huraian kita boleh gunakan faktor-faktor fizikal tadi dalam menghurai.
Okey. Jadi kalau soalan huraikan aktiviti manusia menyebabkan kesusahan tanah berlaku, kamu hanya perlu menceritakan semua aktiviti manusia yang menyebabkan kesusahan tanah terjadi. Jadi dalam aktiviti manusia yang kamu pilih, mesti ada kata kerja yang menunjukkan aktiviti itu. Okey, contoh kalau aktiviti pertanian, pokok ditebang, tanah digondolkan, permukaan terdedah. Kalau aktiviti aquakultur, cerita apa? Boleh ke kesusahan tanah, jadi kamu tengok aktiviti pelombongan, aktiviti pelombongan, kuari batu diletupkan, ataupun aktiviti apa benda kita dapat, aktiviti pelombongan kolin, tanah dikorek. Itu semua adalah kata kerja yang menunjukkan bahawa aktiviti itu berlaku. Jangan lupa nak sebut aktiviti itu buat apa sampai kesusahan tanah boleh berlaku. Jadi kamu kena ingat kesusahan tanah ini adalah gerakan jisim secara perlahan dan ini adalah merupakan amaran awal kepada berlakunya gerakan jisim yang lebih besar. Okey? Jadi 3 faktor yang menyebabkan kesusahan tanah berlaku, cikgu dah bagi lebih daripada faktor yang diperlukan. Ya? Cikgu, tapi kalau soalan ni kan, kalau jika dia tanya faktor yang menyebabkan kesusahan tanah, yang dia tanya di soalan esei, aktiviti manusia boleh bagi lebih tak? Okey, kalau dia tanya dalam soalan esei, baik, tips dia macam ni. Kalau soalan macam ni tapi esei, huraikan faktor yang mempengaruhi kesusahan tanah di kawasan tropika lembap. 12 markah. Ingat kalau dalam soalan geografi fizikal, bahagian A, bentuk soalannya ialah macam ini, aktiviti manusia sekali sahaja. Tapi kalau soalan esei itu kata, huraikan aktiviti manusia yang menyebabkan kesusahan tanah, kamu boleh cerita semua aktiviti manusia. Tapi macam mana pula kalau bentuk soalan tu? Sejauh manakah aktiviti manusia menyebabkan berlakunya kesusahan tanah? Nak jawab macam mana? Sejauh manakah? Ada yang nak respon? Kalau kita jawab sejauh manakah? Kena terang dulu aktiviti manusia tu kan cikgu? Kita kena bagi penegasan dahulu dan terangkan aktiviti manusia itu terlebih dulu. Betul lah tu. Tapi kamu kena bagi penegasan. Sememangnya aktiviti manusia menyebabkan berlakunya kesusahan tanah. Jadi kamu titik kat situ, kamu teruskan. Antara aktiviti manusia yang menyebabkan kesusahan tanah ialah, kamu jangan main terus saja, kan? Jadi kita confuse, ini aktiviti apa? Jadi kamu terangkan aktiviti manusia. Kalau katakan 13 markah, 6 isi kan? Jadi kamu nak bagi 5 isi aktiviti manusia pun boleh. 5 nisbah 1 boleh. 3 nisbah 3 boleh. Namun terdapat juga faktor lain. Bila masuk ke perenggan yang berikutnya, selepas kamu cerita aktiviti-aktiviti manusia itu tadi, katakan aktiviti manusia kamu nak ambil 3. Jadi ada 3 perenggan. Untuk perenggan yang keempat, adalah sedikit penanda wacana. Jadi kan tiba-tiba terkejut aja. Faktor hujan, daripada aktiviti pembinaan, perenggan yang ketiga, perenggan keempat, faktor hujan. Kita pun terperanjat, ini faktor apa pula? Tadi aktiviti manusia. Kamu bagilah sedikit penanda wacana sebab kita jawab esei, kertas banyak kan? Namun terdapat faktor lain yang mempengaruhinya iaitu faktor hujan, titik hurai. Jelas jadi dalam soalan macam ni bentuk boleh pelbagai. Boleh diubah, soalan bincangkan ke boleh, sejauh manakah boleh, faktor sahaja pun boleh. Jadi ingat tips dalam geografi fizikal, kalau dia minta faktor soalan bentuk yang macam ini, aktiviti manusia hanya bagi sekali sahaja. Bagi sekali sahaja. Tetapi kalau dalam soalan struktur, tak kisah, syarat itu tidak ada. Kamu bagilah mana-mana faktor yang kamu yakin boleh jawab dengan baik. Tapi jangan soalan struktur macam ini kamu pilih aktiviti pembinaan, aktiviti pengangkutan, aktiviti pertanian.
Maksimum 2 markah je kamu dapat. Ingat dalam soalan fizikal, biarlah nampak fizikalnya. Geografi fizikal. Bukan nampak fizikal, confuse fizikal. Apa yang nampak? Jadi bila soalan macam ini dalam bahagian A, aktiviti manusia. Tengok tips yang dekat bawah ni, hanya boleh beri sekali sahaja. Okey, ada soalan-soalan lain nak tanya sebelum kita tengok. Ada satu lagi soalan yang cikgu buat dekat sini. Baik, ada? Baik, kalau tak ada kita sambung kepada soalan yang berikutnya. Cikgu, Ya. berapa petikan kena buat dalam karangan? Berapa petikan? Tengok pada soalan. Tengok pada soalan, tengok kepada markah. Okey. Contoh kalau soalan macam ni kan. Yang cikgu dah paparkan ni, bincangkan kesan kesutan tanah terhadap persekitaran manusia. Okey. Ni 13 markah. Maksud di sini ialah dia ganjil kan. Bila ganjil mesti ada sesuatu. Kalau misalnya namakan, 1 markah. Kalau dia kata kat situ sejauh manakah, dia akan jadi markah ganjil. Okey, kalau macam ni bincangkan, automatik 1 markah untuk kesimpulan. Dan kalau soalan macam ini 6 kali 2, 12 markah. Yang biasa yang berbeza itu ialah soalan dengan menggunakan kata kunci bagaimanakah. Kalau bagaimanakah baru I, P, K. Ingat tips tu, isi, proses, kesan. Untuk soalan yang menggunakan perkataan bagaimanakah. Ataupun soalan yang tulis dekat situ, huraikan proses. Jadi dia akan membawa kepada 3 markah. Soalan yang membawa kepada 3 markah, dia punya tips, dia punya clue dekat situ ialah 1, bagaimanakah, dan 1 lagi ialah proses. Jadi mesti guna kaedah I, P, K. Isi, proses, kesan. Okey, jelas apa yang kamu tanya tadi. Baik, ada soalan lain? Baik, kalau tak ada kita tengok kat sini. Dia bincangkan kesan kesutan tanah terhadap persekitaran manusia. Baik, dalam geografi fizikal ini cikgu terangkan dalam bahagian A ya. Kalau bahagian B dia direct terus kepada alam sekitar manusia, terus kepada alam sekitar fizikal. Contohnya bincangkan kesan kepadatan penduduk terhadap persekitaran manusia. Bincangkan kesan pertumbuhan penduduk tinggi terhadap pembangunan sesebuah kawasan. Itu direct kesan Tetapi kalau soalan dalam bahagian A, bincangkan kesan kesutan tanah macam ni, ya, ataupun kesan apa-apalah yang ada tulis kesan dekat depan, itu akan jadi isi utama. Jadi pelajar akan confuse biasanya. Ya, biasanya dia akan terus nampak kat belakang. Baik, jadi bila ini isi utama, kesan macam ni, kamu mesti betul-betul mengenali bentuk soalan ini. Sebab kalau kamu gagal memberikan isi utama ini, kosong markah. Jadi macam mana kita nak kenal pasti kalau soalan itu kesan? Ya, kesan kesutan tanah. Kesan kesutan tanah ini merujuk ialah apa yang kamu lihat ketika kejadian itu berlaku. Kesutan tanah. Apa yang kamu nampak? Banjir lumpur, apa yang kamu nampak? Kesan banjir kilat terhadap alam sekitar manusia, apa yang kamu nampak ketika banjir kilat itu sedang berlaku? Jadi bila soalan kesan dalam geografi fizikal, kamu kena imagine. Kamu kena andaikan kamu berada di tempat itu pada situasi itu sedang berlaku. Baru boleh kamu cari isi utama. Baru kamu boleh nampak isinya apa. Jadi kalau soalan ingat jangan confuse bahagian A dengan bahagian B Nanti kamu pening kepala nak cari bahagian B kesan. Ini untuk bahagian A. Kalau ada soalan kesan yang menyebabkan sesuatu keadaan itu berlaku, maka kamu mestilah beri kesan dia terlebih dahulu. Nak fikir apa itu kesan? Kamu andaikan kamu berada pada ketika kejadian itu sedang berlaku. Pandang, lapuk. Dah jadi macam wartawan. Pandang, lapuk. Jadi isi utama ialah apa yang kamu lihat ketika kejadian itu sedang berlaku. Imagine lah, fikir. Ya? Baik, manakala huraiannya mestilah merujuk kepada persekitaran manusia.
Jadi persekitaran manusia ni merujuk kepada apakah impaknya kesutan tanah itu tadi kepada manusia. Jelas Fahami betul-betul bentuk soalan yang macam ini. Bentuk soalan yang macam inilah yang akan menyebabkan pelajar jadi cuai dan gagal mendapat sebarang markah. Kadang-kadang dia boleh ada dalam soalan nombor 2. Soalan tentang sistem. Kadang-kadang dia boleh keluar dalam soalan geomorfologi macam ni. Jadi berhati-hati tentang soalan yang ada kesan untuk satu-satu kejadian kepada alam sekitar fizikal ke ataupun kepada manusia. Jadi faham, kenali bentuk betul-betul. Jadi bila kamu dapat soalan, jangan bergapah nak terus jawab. Jadi kamu fahami betul-betul bentuk soalan tersebut. Jadi apa kesan dia? Ni kesan dia. Ini sebahagian, sebenarnya ada lagi yang lain. Ini sebahagian yang terfikir untuk dibincangkan. Kesan kesutan tanah, bila kesutan tanah berlaku, sebab tadi kan pergerakan regolit secara perlahan-lahan, disebabkan hujan ke, kecerunan ke, jenis batuan. Jadi kita akan nampak tembok pagar condong. Cuba tengok dekat rumah masing-masing. Kalau ada pagar ke, ada apa ke, tembok tu dah mula makin lama makin condong. Kat sini cikgu tak masukkan. Bangunan dah mula ada rekahan. Bangunan ada rekahan itu adalah merujuk kepada kesan kesutan tanah. Dia dah pagi nak amaran awal. Cuba tengok kat sekolah ada tak kesan-kesan kesutan tanah dekat bangunan. Kadang-kadang ada dekat bangunan terutamanya bangunan-bangunan yang baru dia punya struktur tak begitu kukuh berbanding bangunan-bangunan lama kan. Jadi kamu boleh nampak bangunan wujudnya retakan pada bangunan itu kesan kesutan tanah. Tembok pagar condong, apa impaknya kepada manusia? Merosakkan harta benda. Tanaman pun boleh rosak. Bila kesutan tanah berlaku, tanah betul bergerak secara perlahan-lahan. Dia bukannya tiba-tiba nampak depan mata. Kesutan tanah ni kita takkan nampak depan mata sebagaimana berlakunya gerakan jisim secara cepat. Kan? Yang ini dia berlaku perlahan-lahan. Cuma nampak kesan dia saja. Contoh, tanaman mungkin boleh rosak, dia boleh tumbang sikit-sikit condong, terbongkar, kita tanam sayur, tengok terbongkar, jadi tanaman rosak. Jadi bila rosak, apa kesan kepada persekitaran manusia? Menjejaskan kawasan pertanian ke, kos ke, merugikan petani ke dan sebagainya, boleh bagi. Ini sebahagian contoh. Baik, kalau kita lihat juga cerucuk. Cerucuk, apa itu cerucuk? Cerucuk ni ialah besi yang ditanam semasa nak buat pembinaan. Kan kalau kita tengok dekat Kuala Lumpur banyak nampak besi-besi cerucuk sebelum bangunan itu dibuat sebelum kan masa peringkat awal nak buat bangunan mesti pasang cerucuk, kalau tak lagi runtuhan bangunan akan berlaku dengan lebih mudah. Cerucuk tu dah nampak condong, sepatut tegak, sebelum disimen dan sebagainya dia nampak condong. Jadi kesan kepada persekitaran manusia menyebabkan proses pembinaan itu boleh terganggu. Dia boleh delay lah. Tempoh masa tu mungkin jadi lewat, terbengkalai ke dan sebagainya. Baik, selain itu apa bukti-bukti yang kita nampak kesan kesutan tanah ni? Tiang elektrik dah mula condong. Kan? Tiang elektrik condong. Bukan setakat tiang elektrik, tiang telefon pun boleh condong. Kan? Baik, bila berlaku tiang elektrik condong, apa jadi kepada kita manusia? Ini masalah. Kamu kalau tak ada elektrik, kamu mesti akan jam je. Sebab apa? Sistem perhubungan terputus. Wi-Fi tak ada, internet tak ada, nak charge telefon tak ada. Merana badan kan, merana jiwa kan kalau tak boleh nak pegang telefon tu. Tiang elektrik condong boleh menyebabkan sistem perhubungan terputus dan memberi gangguan. Bekalan elektrik ke dan sebagainya. Baik, selain daripada itu, kesan kesutan tanah ini juga menyebabkan jalan rosak. Jalan rosak. Kita boleh nampak jalan rosak, sikit-sikit, dia macam berlaku hakisan permukaan lah kan. Macam kita belajar tajuk hakisan permukaan, kita nampak jalan rosak. Jadi jalan rosak ni akan menyebabkan sistem pengangkutan terjejas. Ataupun boleh menyebabkan berlakunya kehilangan nyawa. Naik motor, bawa laju, tak perasan jalan dekat situ sudah rosak. Buat pula jalan waktu malam, lampu tak ada,
kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa boleh dimasukkan dalam persekitaran manusia. Kalau masuk kehilangan nyawa ni rasanya lagi bagus ni, ya. Lagi mudah nak ingat, kan? Sebab kamu selalu menggunakan motosikal, kan? Jalan rosak juga berpunca daripada kisutan tanih secara perlahan-lahan. Dan yang terakhir, antara kesan kisutan tanih yang boleh berlaku, kita akan nampak tengok banyak bahan mendak. Sebab tadi kan pergerakan regolit secara perlahan-lahan. Regolit tu ialah bahan mendak. Jadi bahan mendak ni bila perlahan-lahan turun, ya, dia akan masuk ke dalam longkang menyebabkan sistem perparitan terganggu. Itu persekitaran manusia. Ya, itu persekitaran manusia. Jadi apa tips untuk mendapatkan kesimpulan yang mantap? Harap dia dah boleh ingat. Okay, soalan bincangkan mesti ada kesimpulan yang mantap. Kalau soalan itu kesan, bolehlah masukkan nilai. Kalau soalan itu kesan, bolehlah masukkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang terjadi. Okey. Jadi inilah dia kesimpulan yang mantap. Kalau nak 6 isi, mesti bagi 6 isi. Sekurang-kurangnya betul 3 isi, baru baca kesimpulan kamu okey ke tak okey. Tapi kalau kamu jawab, kamu bagi 5 isi sahaja, kesimpulan tak pandang. Walaupun 5 isi itu sempurna. Itu syarat untuk dapat markah kesimpulan. Okey. Baik, kita ambil sedikit contoh, ya. Kalau soalan ni kan kita mention huraian dulu baru mention isi utama, masih ada dapat markah kan? Tak ada masalah. Yang penting dua-dua ada. Okey. Jangan susah hati. Kadang-kadang pelajar bila dapat soalan, yang mana satu nak duduk depan, yang mana satu duduk belakang. Tak payah. Yang penting dua-dua ada. Cuma kalau isi tu letak kat depan, kita tak terlepas pandang untuk bagi markah pada kamu. Kalau kamu letak tengah-tengah hujung, kita terpaksa cari dulu. Okey, ada isi, boleh bagi markah. Tengok huraian mantap, dapat 2. Tapi kalau letak depan, lagi mudah. Tapi kalau kamu confused, jangan menung lama-lama untuk tengok soalan mana satu depan, mana satu belakang. Jawab dua-dua, tak kisah duduk depan ataupun belakang. Yang pasti dua-dua ada. Okey, jangan susah hati. Saya tak nak nanti kamu termenung. Ini depan ke belakang? Ini depan ke belakang? Mana satu isi utama, mana satu huraian? Jangan susah hati. Bagi saja isi yang berbeza, bagi saja huraian yang berbeza. Selamat. Okey? Okey, kita ambil satu contoh. Ada lagi soalan yang lain? Baik, ya, kita tengok contoh. Bagaimana nak jawab? Dah ada isi, dah ada kata kunci. Ini contoh jawapan. Baik, ya, jadi bila soalan esei, cikgu nasihatkanlah bagilah intro. Ya, kadang-kadang memanglah kita nak jawab esei tu terus bagi pada jawapan, kan? Ada isi, ada huraian. Tapi kalau nak memudahkan pemeriksa, bagilah intro. Kadang-kadang kan cikgu, kalau latihan kat sekolah pun, ya, kita dah bagi latihan, dah bagi soalan-soalan, kamu pun hantar jawapan. Jenuh balik cikgu nak fikir soalan ni tentang apa, ya. Tambah pula kamu ni jenis rajin yang hantar latihan, ya. Tak sebut lagi dah bagi, tak bagi lagi latihan dah buat latihan. Contoh, jadi bagilah intro. Jadi kita tahu soalan itu tentang apa. Kan? Jadi intro tu ambil pada soalan. Ini untuk esei, ya. Untuk struktur jangan ada pula perpisahan soalan, tapi kecuali kalau pelajar yang dia tak ada idea, yang dalam soalan struktur, dia tak ada idea tapi dia ada isi utama. Jadi bagaimana dia nak menghidupkan idea dia, salin sikit soalan, bagi idea utama dia tu, lepas tu hurailah sikit walaupun tak begitu baik tu. Jadi sekurang-kurangnya markah isi itu sudah hidup. Sebab kita akur pada kehendak soalan, huraikan, jelaskan. Kalau kamu senarai je isi utama yang kamu dah hafal, walau betul macam mana pun, bila dia masuk kategori senarai sahaja, kosong markah. Jadi kalau pelajar tiba-tiba blank, tak boleh nak jawab apa, tapi isi ingat, tapi tak tahu nak hurai macam mana, ini untuk tips pelajar yang blank pada ketika itu, tak ingat ataupun baca tapi tahu isi saja, salinlah sedikit soalan macam ini, macam intro ni, bagi isi utama, lepas tu hurailah sikit walaupun huraian kamu itu tidak begitu meyakinkan. Sekurang-kurangnya markah untuk isi itu ada. Jangan biarkan soalan struktur, jangan biar kosong. Ini jangan biar kosong, kesian nanti tengok, kan. Okey, jadi untuk soalan yang ini cikgu bagi 2 contoh cara jawab.
sekurang-kurangnya bagilah sedikit intro macam ni untuk permulaan soalan esei supaya kita tak terperanjat terfikir-fikir soalan ni tentang apa okey. Jadi kesan keesotan tanah terhadap persekitaran manusia ialah tembok atau pagar condong. Sambunglah, jangan buat macam ni. Kadang-kadang kamu ni pun lurus juga kan. Orang kata apa sekarang ni pembaris ya. Cikgu bagi contoh macam ni, kamu pun buat contoh macam ni. Kesan keesotan tanah terhadap persekitaran manusia ialah kamu buat sebaris satu koma lepas tu buat perenggan yang kedua. Jangan, malu saya nanti. Kesan keesotan tanah terhadap persekitaran manusia ialah tembok menjadi condong, titik. Lepas tu terus huraikan. Bagaimana tembok boleh jadi condong? Takkan tak boleh nak cerita dengan orang, kenapa tembok tu condong? Oh, tembok tu condong sebab ni pergerakan tanah jadi. Ni bahaya ni, rugi ni, nanti runtuh. Itu pun sebenarnya kamu dah menghurai dengan baik, tapi buatlah ayat yang lengkap. Okey, contoh ya. Sebab jangan kadang-kadang pelajar ni dia kata, jenuh nak ingat dalam buku kata apa. Jangan menghafal ya. Yang penting faham, boleh apply. Jadi bercakaplah dalam hati nanti. Ketika menjawab soalan, tanya jawab, baru jawapan kamu mantap. Ya, tembok, pagar, condong. Macam mana apabila pergerakan tanah berlaku secara perlahan-lahan menyebabkan tembok atau pagar rumah mulai condong. Jadi apa impak kepada manusia? Hal ini akan merosakkan harta benda sekiranya tindakan segera tidak diambil lebih awal. Kesultanan tanah ni dah bagi amaran dah. Tapi kalau kamu biar je, habis tumbang semua pagar kamu nanti. Dah rugi, sepatutnya rugi sikit. Ya, sepatut rugi 1,000 aja untuk baik pulih. Terus rugi 15,000 untuk pagar. Ya. Okey, ini contoh menjawab soalan esei kesan keesotan tanah. Kita tengok contoh yang kedua. Masuk perenggan yang kedua tak apa. Masuk perenggan kedua terus jawab. Jadi cikgu nak ingatkan, biasanya untuk pelajar semester 1 kadang-kadang cara nak menulis yang jawapan yang menenangkan mata melihat. Ingat satu perenggan, satu isi, satu huraian, langkau satu baris. Baru buat perenggan yang kedua. Jangan kamu buat satu perenggan untuk 6 isi, sakit mata baca. Ataupun kamu buat tak ada langkau satu baris. Walaupun ada perenggan macam bahasa Melayu kan, tapi kamu tak langkau satu baris pun nanti menyusahkan cikgu-cikgu nak baca. Okey, jadi dah buat satu perenggan, satu isi, satu huraian, langkau satu baris, perenggan yang kedua, jawab terus. Tak payah salin yang tadi, soalan intro tak ada dah. Baik, tanaman rosak apabila pergerakan tanah berlaku secara perlahan-lahan menyebabkan tanah di kawasan pertanian akan rosak, menjejaskan tumbuh-tumbuhan. Ini panjang sikit kan, isi kan boleh tulis panjang-panjang. Tapi jangan panjang-panjang melilit. Jangan pergi corner sana, corner sini, corner sana, corner sini, tak sampai destinasi. Hal ini akan menyebabkan petani kerugian dan kos meningkat sekiranya tindakan segera tidak diambil lebih awal. Itu dua contoh bagaimana kita nak membincangkan soalan kesan. Baik, cikgu ambil sedikit masa. Bagaimana langkah-langkah? Ada soalan, kalau misalnya berlaku kesan keesotan tanah macam ni, apa langkah yang boleh diambil? Jadi cikgu nak bagi sedikit tips ya. Bila minta langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang sedang berlaku, maka kamu mestilah bagi langkah yang sesuai. Dah nampak tembok pagar condong, nak buat apa? Jadi kamu bolehlah buat benteng ke, tanaman tutup bumi ke, ya. Kalau tanaman rosak, ya, disebabkan oleh permukaan terdedah, buatlah sistem pertanian secara berteres ke, ataupun buatlah sistem pertanian di kawasan yang ada sungkupan ke, macam Cameron Highland. Kalau kamu pergi Cameron Highland, kamu nampak kenapalah, dah lah kawasan sejuk, sinaran matahari tak nampak, kenapalah nak buat rumah-rumah macam rumah sungkupan-sungkupan tersebut untuk mengelakkan tanaman rosak sekiranya berlaku apa-apa unsur-unsur cuaca dan iklim yang boleh menjejaskan. Kita dah nampak dah cerucuk condong. Apa langkah kestrukturan? Tindakan tegas perlu diambil ke, ya? Tiang elektrik condong, pemantauan secara berkala ke. Jalan rosak, repair terus. Ya? Terus dibaik pulih, ya, dengan kadar yang segera untuk mengelakkan masalah yang berterusan. Jadi bila soalan langkah, sekiranya dia memberitahu masalah itu sedang berlaku,
Jadi kamu mestilah bagi langkah yang boleh menyelesaikan masalah tersebut. Janganlah bila sebut sedang sekarang ni pagar dah condong ni, kamu bagi contoh apa? Cikgu sebab ada tu dia cakap kan bila langkah perundangan, langkah kestrukturan, kempen pendidikan. Kamu bagi pendidikan. Kamu bagi pendidikan dekat sekolah pun pagar tu tetap juga condong. Jadi selesaikan masalah pagar yang condong itu terlebih dahulu. Itu tips untuk menjawab soalan langkah untuk masalah yang sedang berlaku. Settlekan masalah tu. Macam mana nak settle? Bagilah apa-apa langkah yang bersesuaian untuk mengelakkan masalah ini daripada berterusan. Okey, jadi itulah dia perbincangan yang dapat kita berikan pada malam ini berkaitan dengan kes Sultan Tanis. Sebab kenapa cikgu ambil soalan ini? Kita tak tahu soalan apa nak keluar. Sebab kalau kita terlampau fokus dengan soalan gerakan jisim secara cepat, yang kamu pun dah tahu dah bagaimana semua, tiba-tiba kalau soalan itu twist kepada gerakan jisim secara perlahan, jadi nanti kamu blank. Ya, kes Sultan Tanis bersamaan dengan gerakan jisim secara perlahan. Kalau misalnya soalan itu tukar kepada huraikan faktor yang menyebabkan berlakunya gerakan jisim secara perlahan, itulah isinya. Okey, jadi kita ada dua perbandingan lah. Ya, di sekolah, cikgu, dalam YouTube dan sebagainya banyak ataupun soalan-soalan percubaan negeri banyak membincangkan tentang gerakan jisim, tanah runtuh, tanah mendap yang berlaku dengan drastik. Tetapi jangan lupa ya, kes Sultan Tanis juga tidak kurang pentingnya. Jadi kamu boleh compare, jadi kamu boleh memahami ya situasi yang berlaku. Baik. Ada apa soalan yang nak kamu kemukakan pada saya pada malam ini sebelum kita akhiri perbincangan kita sekarang? Jadi saya rasa masa pun dah cukup ya, dah lewat ya. Saya dah ambil masa kamu yang panjang juga ya. Ingat nak bincang dalam 30 minit saja. Ya, jadi okey, cukup di sini terlebih dahulu. Jadi kalau ada ruang dan kesempatan, kalau terfikir apa nak bincang, saya akan ajak kamu untuk join sekali. Bukan soalan ramalan, bukan apa ya. Cuma kita nak memberi penekanan apa tajuk yang kita nak faham balik semula. Apa tajuk yang kita nak imbas semula. Bagaimana tips nak menjawab soalan dengan baik. Okey. Jadi itu saja buat masa ini. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu.